Blog Susi. Kit sokongan kurikulum Bahasa Melayu Capna Minda 2.0 meningkatkan kompetensi terhadap pengajaran elemen ulasan menggunakan blog Susi dalam kalangan guru Bahasa Melayu sekolah rendah di daerah Gombak. Kajian tindakan ini dilaksanakan secara kolaboratif antara SISC Plus PPD Gombak dengan SISC Plus PPD Klang, iaitu dibarisi oleh saya sendiri, Nolia binti Samin, Puan Zainariah binti Muhammad Noor dan Encik Anwar bin Mat Amin. Pengenalan kajian tindakan yang kami laksanakan. Kit sokongan kurikulum Bahasa Melayu Capna Minda 2.0 adalah dibangunkan di bawah inisiatif #108 bagi memartabatkan Bahasa Melayu. Salah satu elemen yang diperkenalkan dalam Kit Capna Minda 2.0 ini ialah elemen ulasan yang selari dengan kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid di sekolah rendah. Kajian ini kami laksanakan berdasarkan kepada data pencapaian ujian penilaian sekolah rendah UPSR bagi tahun 2019 menunjukkan penurunan Bahasa Melayu penulisan bagi sekolah jenis kebangsaan Tamil di daerah Gombak sebanyak 6.75%. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, kami telah mengenal pasti beberapa isu yang dihadapi oleh guru dan murid. Dalam kalangan guru, kami dapati PDP guru kurang berkesan, kurang melaksanakan pembelajaran digital, gagal laksanakan pembelajaran terbeza. Manakala pula dalam kalangan murid, murid tidak faham kehendak soalan, tidak dapat menjelmakan idea tersurat, idea tersirat tiada kaitan dengan idea tersurat, kosakata murid juga amat terhad. Fokus kajian kami terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, inovasi dalam PDP yang mengambil kira strategi, pendekatan, kaedah dan teknik yang bakal guru gunakan, pembelajaran terbeza dari segi kesediaan, proses dan produk, pentaksiran bilik darjah PBD mensasarkan sifar TP1 dan TP2 dan akhir sekali berfokuskan kepada SKPM G2 Standard 4 di mana kami ingin meningkatkan skor guru dalam Standard 4. Objektif kajian tindakan kami, objektif amnya, mempelbagaikan kaedah pengajaran PAK 21 guru, meningkatkan bilangan TP6 murid, mensasarkan TP1 dan TP2 sifar. Manakala objektif khasnya adalah untuk meningkatkan skor SKPM G2 Standard 4 guru, memastikan guru dapat mengatasi permasalahan kepelbagaian aras pencapaian murid dalam satu-satu pembelajaran. Terdapat 4 persoalan kajian tindakan kami, iaitu yang pertama, adakah blog Susi dapat membantu guru mengatasi permasalahan penguasaan elemen ulasan murid pelbagai aras? Yang kedua, sejauh manakah keberkesanan garapan teknik permainan dan unsur didik hibur dalam pengajaran elemen ulasan? Yang ketiga, sejauh manakah kesediaan guru dalam mendepani pandemik dengan mengintegrasikan elemen ulasan dalam pembelajaran digital ataupun TMK? Soalan kajian yang terakhir, sejauh manakah pengaruh elemen ulasan dalam pembelajaran digital ataupun TMK dapat meningkatkan tahap penguasaan TP murid?
Peserta kajian tindakan kami terdiri daripada 3 orang guru dari 3 jenis sekolah yang berbeza, iaitu sekolah kebangsaan seorang, SJKT seorang dan SJKC seorang. Dalam melaksanakan kajian tindakan ini, tindakan yang dijalankan oleh kami merujuk kepada model kajian tindakan Kurt-Lewin, di mana ada 4 fasa di situ, iaitu merancang, kemudian bertindak, diikuti dengan memerhati, dan akhir sekali adalah mereflek. Bagi fasa pertama, iaitu fasa merancang, tindakan yang telah kami ambil, pertama adalah menganalisis data keperluan kajian dan mendapatkan maklum balas keperluan kajian. Yang ketiga, mereka bentuk pendekatan pengajaran dan pembelajaran berasaskan projek. Yang keempat, mereka bentuk teknik permainan dan unsur didik. Yang kelima, mereka bentuk bahan digital dan penghasilan eksemplar. Keenam, mereka bentuk dan penghasilan eksemplar bahan maujud. Dan akhir sekali, mengenal pasti sekolah fokus kajian tindakan. Pada fasa kedua pula, merupakan fasa bertindak. Langkah pertama yang telah kami lakukan adalah menjalankan latihan kepada pelatih TOT. Yang kedua, pelaksanaan blok susi. Dan yang ketiga, menjalankan pemerhatian di dalam kelas. Berikut saya akan paparkan TOT yang telah kami laksanakan kepada 3 orang guru fokus kajian. Gambar yang sedang dipapar ini merupakan sekolah yang pertama, di mana TOT telah diberikan terlebih dahulu kepada guru bagaimana pelaksanaan blok susi dalam PDP Bahasa Melayu. Perkara yang sama telah kami laksanakan, iaitu memberi latihan kepada sekolah kedua bagaimana melaksanakan blok susi dalam pengajaran elemen ulasan di dalam kelas ajaran. Bagi sekolah fokus yang ketiga, kami menggunakan kedua-dua kaedah, iaitu pendekatan menggunakan bahan maujud dan digital dalam memberikan latihan kepada guru fokus. Pada fasa ketiga, merupakan fasa memerhati. Kami menggunakan kaedah pemerhatian. Ketika melaksanakan pemerhatian, kami menggunakan senarai semak dan instrumen SKPM G2 Standard 4. Di dalam fasa ketiga ini, kami melakukan pemerhatian di dalam kelas ajaran guru. Di paparan sekarang ini, kita boleh lihat guru sedang membimbing murid melaksanakan blok susi bagi membantu murid membina ulasan dengan betul dan tepat berdasarkan stimulus yang diberi. Pada awalnya, kita lihat di sini, guru telah merancang terlebih dahulu pembelajaran pada hari tersebut mengikut SP yang telah ditetapkan. Mesti makan makanan seimbang. Kenapa ada dash ni ya? Oh, okey. Okey, lagi? Lain semua okey? Okey, baik. Bagus juga untuk kita. Okey, sekarang duduk di tempat. Paparan ini pula menunjukkan bagaimana guru menepati standard 4 SKPM G2, di mana guru bertindak sebagai pemudah cara. Dan aktiviti pembelajaran kita dapat lihat di sini, murid terlibat secara aktif dalam melaksanakan aktiviti yang telah dirancang oleh guru. Di sini kita dapat lihat penglibatan murid secara kolaboratif antara kumpulan dengan kumpulan yang lain dalam menghasilkan ulasan yang betul dan tepat.
Di sini juga kita lihat peranan warna yang digunakan oleh guru dalam penggunaan blok susi. Pada paparan ini pula, kita dapat lihat di mana guru menggunakan kedua-duanya sekali, iaitu penggunaan bahan maujud, blok susi yang telah pun dibina oleh guru, dan juga menggunakan bahan digital, iaitu aplikasi Jamboard dalam pengajaran elemen ulasan blok susi. Pada paparan ini, kita lihat guru menggunakan kedua-dua bahan bantu belajar iaitu benda maujud dan juga digital, aplikasi Jamboard. Di sini guru menggunakan kedua-dua kerana mengambil kira kepelbagaian aras pencapaian murid. Di sini, murid-murid yang menggunakan bahan maujud akan melalui proses yang lebih mudah, manakala murid yang berpencapaian sederhana dan tinggi akan menggunakan aplikasi Jamboard. Untuk aplikasi Jamboard, kita lihat peranan warna pada kertas pelekat, nota pelekat telah memberi ruang untuk murid berkolaboratif sesama ahli kumpulan dalam membina ulasan yang betul dan tepat berdasarkan stimulus yang telah guru beri. Guru ini juga bukan setakat menggunakan bahan bantu belajar yang berbeza, tetapi beliau turut menggunakan pelbagai stimulus mengikut tahap kesediaan murid. Jadi di sini kita dapat lihat guru sangat menitik beratkan pembelajaran terbeza ketika mengajarkan bahasa Melayu. Kita tiba pada fasa akhir iaitu fasa mereflek. Pada fasa ini, suatu refleksi dan cadangan tambah nilai daripada pemerhatian pertama dan seterusnya telah dibuat. Lengkap sudah kitaran kajian tindakan yang kami laksanakan dengan menggunakan model Lewin. Sekarang kita lihat dapatan kajian sekolah 1. Untuk guru, kita dapati guru bertindak sebagai fasilitator, iaitu selari dengan aspek yang terdapat di dalam standard 4, iaitu TUMS 4.3.1 elemen yang ketiga. Manakala murid pula di sekolah 1 ini merupakan murid berpencapaian sederhana. Kita dapati murid boleh menjana isi yang tersurat menggunakan stimulus yang guru beri. Akhirnya kita dapati murid dapat menulis sekurang-kurangnya satu isi tersirat dengan betul dan tepat. Refleksi daripada dapatan kajian sekolah pertama ini, kami dapati penambahbaikan blok supaya mesra kolaboratif dan bersifat interaktif. Tambah nilai yang kami cadangkan sarankan kepada guru menggunakan aplikasi Jamboard. Ini bertepatan dengan situasi semasa pada tahun itu, iaitu kita menghadapi pandemik COVID-19. Di paparan sekarang ini pula kita dapati objektif yang disasarkan untuk peningkatan skor guru dalam standard 4 SKPM G2 dapat kita tingkatkan. Jika tuan-puan lihat di sini, pada tahun 2019, pencerapan akhir guru sekolah 1 memperoleh 93.26%, meningkat kepada 95.10% pada tahun 2020.
Dapatan kajian sekolah 2. Guru menepati SKPM G2 Standard 4. Di sini kita dapat lihat di mana hampir keseluruhan aspek yang terkandung di dalam Standard 4 dapat dikuasai oleh guru dengan baik. Kemahiran TMK melalui TOT yang diberi dapat kita lihat ketika guru melaksanakan pengajaran di dalam kelas. Murid di sekolah 2 ini merupakan murid berpencapaian rendah. Suasana pembelajaran menjadi seronok dengan menggunakan blok susi. Aspek 4.6, pelibatan murid dapat kita lihat sepanjang pemerhatian kami di dalam kelas, murid terlibat secara aktif. Murid sangat responsif dalam memberi respon terhadap soalan yang guru utarakan. Kita juga dapat melihat kebat murid dapat dipertingkatkan. Aspirasi murid dari segi kemahiran memimpin juga dapat kita lihat ketika pelaksanaan blok susi di dalam pengajaran elemen ulasan. Refleksi daripada dapatan kajian sekolah 2, gabungan maujud dan digital Jamboard telah guru gunakan. Isi tersurat dan tersirat telah dapat dikeluarkan oleh murid secara kolaboratif. Kami juga dapati keadaan ini telah merangsang guru untuk melaksanakan pembelajaran terbeza. Sekarang kita lihat hasil penggunaan blok susi ketika guru dicerap oleh pentadbir sekolah. Pada paparan, kita dapat saksikan guru hanya berada pada tahap baik dengan skor 87.57%, tetapi dengan berbantukan blok susi, pencerapan beliau yang dilaksanakan oleh pihak pentadbir telah mencapai 95.45%, iaitu berada pada tahap cemerlang. Saya bawa tuan-puan untuk meninjau dapatan kajian ke sekolah 3 kami. Guru kami dapati menepati SKPM G2 Standard 4. Asas PAK 21 yang dapat kita lihat pada aspek 4.4 dapat diaplikasikan oleh guru dengan sangat baik ketika melaksanakan PDPC berbantukan blok susi. Murid sekolah ketiga ini pula merupakan murid yang pelbagai aras pencapaiannya. Di sini kami dapati aspek 4.6 dapat dijelmakan. Murid dapat berkomunikasi, berkolaboratif ketika melaksanakan aktiviti pembelajaran berbantukan blok susi. Keterbezaan dari segi proses dan produk juga kami dapat lihat kerana guru menggunakan kedua-dua cara, iaitu menggunakan bahan maujud bagi murid yang berpencapaian rendah, manakala yang berpencapaian sederhana dan tinggi menggunakan aplikasi Jamboard. Di sini kita lihat murid dapat menjana idea secara kolektif. Kebat murid juga dapat ditingkatkan. Bagi PBD, lisan dan tulisan dapat dinilai. Akhirnya, kita dapati murid dapat menulis ulasan dengan betul dan tepat berdasarkan stimulus yang telah diberikan oleh guru. Refleksi daripada dapatan kajian sekolah ketiga ini, kami dapati murid berpotensi perbaiki tahap penguasaan, iaitu TP. TP1 dan TP2 dapat disifarkan jika blok susi ini digunakan secara berkesan dan disepadukan dengan elemen digital. Kita lihat pula skor yang diperoleh oleh guru sekolah 3 dalam SKPM G2 Standard 4.
pencerapan akhir pada tahun 2019, guru ini memperoleh 93.11% dan menunjukkan peningkatan iaitu 96.47% apabila beliau menggunakan blok susi sebagai bahan sokongan dalam pengajaran elemen ulasan pada tahun 2020. Refleksi kajian secara keseluruhannya. Kesan positif yang kami dapat lihat bukan sahaja kepada kami, tetapi kepada guru dan murid. Kami berpendapat bahawa penggunaan blok susi ini memberikan kesan positif kepada murid, guru dan penyelidik. Guru didapati lebih berkeyakinan dalam mengajar elemen ulasan secara berkesan. Guru juga kita dapati dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan. Kami juga dapati guru lebih bersedia dengan merancang PDP dengan mengambil kira perbezaan keupayaan murid. Kami juga merasa puas hati apabila blok susi ini membantu dalam kesediaan guru mengintegrasikan TMK dalam aktiviti PDP ke arah pembelajaran digital serta membantu kesediaan guru dalam menggunakan alatan dan aplikasi digital. Guru terpaksa mendalami pengetahuan baharu dan mengaplikasi pedagogi baharu dalam PDP mereka. Kami juga yakin dengan bahan sokongan blok susi yang digunakan secara berkesan dapat melahirkan lebih ramai murid mencapai TP6. Apabila kita dapati sewaktu pemerhatian PDPC, guru memberdayakan murid berpencapaian tinggi serta membantu murid berpencapaian rendah agar mencapai TP minimum. Kami positif juga dengan penggunaan blok susi ini, kebat murid dapat dipertingkatkan. Sebagai penyelidik, kami sebenarnya mempelajari sesuatu yang baharu terutamanya dalam mengintegrasikan TMK dalam PDP. Kami mencuba pelbagai aplikasi bagi memenuhi hasrat kami untuk membantu guru dalam mendepani pandemik COVID-19 serta menyambut pembelajaran digital dan cybergogi yang dituntut ketika melaksanakan PDPR. Kami rasa bertuah kerana guru juga sudi menggunakan aplikasi Jamboard dan berkongsi pengalaman mereka. Rumusan kajian tindakan yang telah kami laksanakan ini, kita dapat lihat pada paparan, ada 5 di situ. Yang pertama, kami berpuas hati dengan usaha guru dan murid yang terlibat. Di sini kami dapat lihat komitmen setiap yang terlibat dalam melaksanakan penggunaan blok susi bagi membantu meningkatkan kemahiran menulis ulasan BM penulisan kertas 2. Kami juga berpuas hati dengan hasil bimbingan dan objektif yang disasarkan tercapai. Blok susi ini kami lihat signifikan dalam meningkatkan tahap penguasaan TP dalam PBD supaya murid mencapai TP yang lebih baik. Blok susi juga sealiran dengan peralihan ataupun perkembangan PAK 21, lebih-lebih lagi dalam situasi pandemik COVID-19. Akhir sekali, kami berharap blok susi ini dapat kami sebar luaskan ke serata pelosok negara bagi membantu guru-guru bahasa Melayu khasnya dalam meningkatkan PDP berkesan ketika mengajar elemen ulasan. Terima kasih saya ucapkan bagi mewakili rakan penyelidik saya dalam membentangkan kajian tindakan kami iaitu kit sokongan kurikulum bahasa Melayu
Cakna Minda 2.0 meningkatkan kompetensi terhadap pengajaran elemen ulasan menggunakan blok susi dalam kalangan guru Bahasa Melayu Sekolah Rendah di daerah Gombak. Terima kasih sekali lagi.